Saya nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Jadinya sekarang aku nak gerembal head wave tu. Tapi sebelum kita gerembal, aku dah selalu buat benda ni tau. Benda ni memang setiap kali gerembal aku kena buat. Sebab setiap kali gerembal mesti benda tu hilang. Jadinya aku kena buat yang baru. Ini aku buat untuk gerembal lah ni. Sebab aku selalu tak menyimpan benda ni aku tak simpan. Jadinya setiap kali aku nak gerembal, aku akan buat baru. Aduh. Yolam ni, ambil dalam beg abang ni. Dia ada apa? Ada barang-barang motor keris tu. Keluarkan. Bawa balik beli barang dia. Jadinya motor keris ni, aku nak tukar dia punya fork. Lepas tu aku buka sebab apa tahu? Sebab magnet dia tak ada api. Jadinya kita adakan api belah bawah dulu. Waktu kita check, tengok wire warna coklat tu dia ada api tak? Kalau wire tu ada api, kita tengok dia masuk ke CDI. Keluar daripada CDI dia ada api tak? Kalau ada api, kita tengok dia masuk ke coil plug ada api tak? Sebab motor ni tak ada api. Ni dia hantar ke aku motor ni sebab dia cakap anak dia biasalah anak modified. Spring dia ni dia potong. Dah lah dia potong. Lepas tu tadi aku terai. Tarik je. Tarik. Skru bawah tu pun tak ada. Memang kira nasib baik lah. Beli. Dah letak sana balik. Okay, jadinya sekarang Toyol. Ni budak ni namanya Toyol. Toyol akan pasang fork ni. Jadinya aku beli barang dia yang ni. Kalau macam TAA ni, pada aku lah, kalau barang-barang api dia okey. TAA. Kalau VTC dedor sikit. VTC ni terlalu ayam lah pada aku. Aku kebanyakannya kalau aku beli VTC ada je problem. Tapi kalau TAA ni okey sikit lah. Ini fork dia. Beli yang baik punya lah. Harap-harap lepas ni anak abang tu dia tak modified lagi. Sebab motor dia pakai tayar kecil macam ni. Tayar dia kecil. Jadinya bila fork ni tinggi, jadinya macam nampak macam tak lawa lah kan. Mungkin sebab itulah dia potong spring. Dia dah lah potong spring. Skru bawah tu pun tak ada. Skru bawah tu aku tak perasan dia tak ada. Aku baru tadi ni aku perasan dia boleh tertanggal macam itu. Bahaya benda tu. Dia sebenarnya bawah ni ada skru, nampak tau. Bawah ni kan ada skru. Tapi motor tadi tu tak ada. Itu yang dia boleh tanggal terus. Jadinya kalau kita nak rendahkan fork ke motor SS ke motor LC ke, dia dekat sini dia ada senggat tau. Dekat sini dia dah senggat. Jadinya kalau macam kita masukkan fork, kita tolak sampai sini dia sangkut. Jadinya ada orang dia grand atas ni. Dia grand licin kan. Kalau macam aku voting benda ni. Usahakan bagi dia boleh tolak terlepas ke atas. Okay, jadinya aku akan gerembal. Aku pakai rod welding ni. Aku letak getah. Lepas tu bal aku pakai yang dalam plastik macam gini. Yang ada tulis Honda. Lepas tu aku pakai ubat gerembal ni. Ubat ni. Apa dia tulis sini Val grinding compound. Ini kereta punya ni. Ini mahal aku beli. Aku memang pakai yang ini. Tapi aku kalau gerembal memang aku pakai tangan. Memang dia agak susah sikit lah. Tapi sebenarnya kalau pakai tangan dia halus, dia lembut. Bukannya lembut, macam mana cakap dia halus lah, dia halus. Kalau pakai grinder tu bukan pakai drill tu, bukannya tak boleh. Tapi kalau korang dah siap gerembal, dia akan macam berlain-lain tau. Lagi satu, kalau pakai drill tu dia makan terlalu banyak. Jadinya macam rugi lah benda tu. Jadi aku akan gerembal. Barulah kita lepas gerembal tu, barulah kita bersihkan gasket-gasket lama dia ni kita buang. Belum kita gerembal benda ni kan, dalam tu dekat rumah bal tu kan, kita kena gosok pakai berus bersihkan. Jadinya aku digosok kejap pakai berus yang bawah ni, belah exhaust ni. Sebab belah exhaust ni macam kotor kan. Yang ni aku dah berus lah, tapi mungkin exhaust ni aku terlupa. Jadi aku akan tonyong berus tu.
Bagi dia licin lah. Bagi dia licin baru kita grembal. Menggunakan Colgate gali. Aku akan grembal bal exhaust dulu Sebab bal exhaust ni dia susah sikit kita nak grembal. Kalau bal minyak dia ada senang sikit lah. Ni kalau bal yang dalam plastik macam ni kan, dalam plastik macam ni, dia kalau bal exhaust ada kod F6. Kalau minyak dia FM. Jadinya aku akan grembal macam itu. Sambil kita grembal tu kan, sambil naik-naikkan dia. Okey. Ada juga yang tanya aku, bang, macam mana kita nak tahu kalau benda tu dah settle lah kan grembal. Dia kalau kita nak tahu benda tu dah settle grembal, dia macam mana tahu? Dia sekarang kalau kita grembal, dia bunyi dia kasar kan, dia macam crack tu kan. Dia kalau lama-lama bila dia dah okey, dia akan jadi, bila kita grembal tu dia tak bunyi. Jadinya aku akan grembal daripada sekarang ni. Lepas tu nanti kalau dah okey, aku bagi korang dengar dia punya bunyi macam mana Okey, lepas tu kau dengar sekarang kan aku dah grembal lama kan. Beza dia dengan yang tadi. Dah senyap kan. Jadinya dia akan macam gitulah. Bal tu dah okey, dia akan jadi macam gini tau. Kalau dia jadi warna kelabu semua. Kau nampak kan? Dia jadi warna kelabu semua. Okey. Ini bal exhaust, ni minyak. Korang tengok. Okey. Pas dah jadi macam itu, baru kita lap yang dekat sini. Kat sini kita lap. Kita tengok yang dekat rumah, dekat head tu okey ke tak okey. Jadinya bila dia dah okey, dia akan jadi macam itu warna dia. Dia permukaan bal dia tu dia akan jadi macam gini. Dia jadi warna kelabu ni. Dia kan halus kan. Kalau korang tengok kan, kan dia halus. Kita pakai drill, dia tak boleh halus macam gini tau. Dia akan kat sini dia macam berlain-lain. Dia memang tak bocor bila kita masukkan minyak, tak bocor. Tapi bila dia berlain-lain tu, dia senang nak bocor balik. Kalau kita pakai tangan, dia jadi macam ni. Jadinya aku akan basuh. Lepas tu aku akan pasang bal tu. Masa aku grembal tu kan, aku tak pasang tu bal seal yang baru. Sebab bal seal yang baru tu korang pasang time dah siap grembal. Okay, jadinya aku nak basuh dulu. Kita tengok bocor. Okay, lepas kita dah basuh tu semua, baru kita pasang bal seal yang baru. Bal seal ni baru pasang. Korang spray sikit dalam ni. Lepas tu korang masuk kan. Sebab kalau kita grembal, kita dah tukar bal seal, nanti rosak lah getah dia tu. Sebab benda tu bergeser kan. Jadinya korang dah siap grembal baru pasang. So, kita pasang bal exhaust dulu Sebab biasanya bal exhaust ni susah nak pasang. Bal exhaust ni pasang dulu. Kan dia fit. Kalau nak time pasang tu, korang pusing sikit benda ni. Benda ni korang pusing sikit ni. Okay. Kau letak dekat bawah ni macam ni. Ni benda ni supaya dia tahan benda ni tau. Benda ni. Okay. Dan macam itu, baru kita ambil spring. Spring kau masukkan spring kecil dulu. Untuk spring besar. Lepas tu penutup dia. Lepas tu key dia. Okay, kita akan masukkan spring ni pakai bob 17 juga. Okay, bob 17. Korang pakai bob 17 juga. Macam mana kita buka pakai bob 17, macam itu juga kita pasang pakai bob 17. Tapi kalau nak pasang ni, dia kadang-kadang ada time dia susah. Ada kadang-kadang time tu dia senang, tapi time ni tak tahulah nasib aku, dia senang ke dia susah ke. Jadi kalau pakai getah tiup pun boleh, tapi aku tak ada getah tiup kat rumah. Jadi aku pakai kain je. Bawah tu kita dah tahan supaya bal dia tak terturun. Lepas tu korang tengok benda tu kan tegak kan. Lepas tu korang tekan benda ni masuk dalam. Jadinya macam gitu Dia benda ni nasib-nasib. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia susah. Bob 17 kain ataupun getah tiup. Okay. Okay, jadinya macam tu Okay, lepas tu baru kita basuh dia punya gasket. Basuh pula, baru kita bersihkan gasket ni
gasket ni semua ni. Okey. Lepas tu o-ring ni kita tukar baru semua. Okey, jadinya ini motor Chris tadi kita dah korek dia punya lubang. Jadinya bila dia tak ada longkang tu kan, bila dia tak ada longkang, dia boleh terlepas macam itu. Bila terlepas macam itu, dia apa beza dia kalau kita potong spring dengan kita buat macam ni? Kalau kita potong spring, ruang dah ada ruang dekat dalam fork tu. Jadinya dia akan tergentak bunyi bising. Jadinya kalau kita buat macam ni, dia spring dia fit lagi, memang dalam keadaan asal, tapi fork tu kita boleh naikkan ke atas. Jadinya dia boleh rendah. Jadinya kalau siapa yang nak rendah-rendahkan motor tu, korang jangan buang spring dia, sebab efek dia teruk lah. Bawa pasang yang atas, penutup atas tu. Tak je terus. Okey. Jadi macam itu Okey, lepas tu kita masukkan minyak kat dalam ni kan. Kau masukkan lah minyak apa, minyak petrol ke. Macam aku spray pakai ni je, anti-rust ni. Tu korang tengok bal dia bocor tengok je tu kan. Kering kan. Okey, dah kering tu. Sekejap, mana aku nak buang minyak ni, buang sini je lah. Owner motor motor KR ni datang, dia bawakan air pula. Okey, lepas tu kau masukkan kat atas tu kan. Kita dah masukkan minyak tu kan. Kita tengok dia keluar minyak. Tak keluar kan. Dia kering. Jadinya macam itu je lah. Korang nak gambar Okey, jadinya kalau korang tengok dia punya sub ni kan, ni dia timbul tau. Dia tak rata tau. Dia tak rata. Aku jumpa ni satu. Lepas tu dekat blok dia, aku try masukkan blok dia, nak tengok top dia center macam mana. Dia jejak benda ni. Dia jejak ni kat casing lah kan, dengan tepi ni sikit. Jadinya untuk sub ni aku akan korek benda ni. Korek benda ni. Sebab kalau aku grand sub ni, nanti sub ni tak ada lock tau. Dia benda tu untuk lock, untuk matikan dia. Jadinya aku tak boleh modi yang ni lah. Aku akan besarkan lubang yang ini lah. Lepas tu yang ini ni kan, dengan yang ini aku akan grind pakai sandpaper. Aku tak nak korek casing dia, sebab kalau korek casing dia, abuk-abuk tu masuk dalam, nanti enjin bunyi kasar. Coating benda ni lubang ni sikit je. Lepas kita pasang dia punya tepet. Okay, kita tukar baru lah dia punya tepet tu kan. Aku beli yang sama macam bal juga, dalam plastik yang macam bal tu kan. Biasanya Fosroc aku pakai bal yang ini dengan tepet yang baik punya lah. Pasang tepet dia, korang letak minyak sikit. Lepas tu benda ni korang jangan lupa. Mana bendanya ni? Benda ni dia high cam standard ada function lah. Kalau macam high cam racing, dia tak ada tempat bergantung dia, tapi pasang je lah, membagikan dia punya tepet tu tak ada clearance. Korang pastikan yang ada terit tu korang pasang belah luar, sebab lain kali kalau macam ada masalah, takut tepet tu jam. Lepas tu nanti kau nak keluarkan susah kan. Ni bendanya duduk dekat sini. Lepas tu benda ni kau orang tarik atas sikit, naik atas, lepas tu pasang. Okay. Bila dah sama rata itu, kau pasang tepet dia ni. Skru tepet tu korang longgarkan habis lah. Sebab kita bukannya nak adjust tepet, kita nak pasang. Tu kau tolak benda ni.
tu baru kita pasang dia punya high cam. Kau letak minyak sikit. Sebab high cam ni benda yang kering juga. High cam ni kalau dia dalam keadaan yang free dia macam gini. Dia masuk macam gini. Dia maksudnya dia bal tak naik, bal tak turun dia masuk macam gini macam gini duduk dia. Lepas tu baru kita pasang dia punya penutup ni. Okey, lepas tu kita letak gam kat sini. Aku kalau 4 stroke ni memang aku pakai gam sebab aku takut leaking. Tahu pula baju ni. Okay, lepas tu gasket ni kan, kalau korang tengok dia macam sama tapi sebenarnya sebelah sini dia besar. Jadinya yang besar ni korang letak kat lubang ni kita pasang. Pakai skru yang ada ni. Boleh bang? Okay, jadinya aku dah modify ni. Aku dah grand pakai sandpaper. Sebab ni dia jejak dekat casing ni. Casing ni dia macam ada senggat sikit. Lepas tu ni dia jejak dekat tepi ni. Aku tak nak korek enjin dia sebab nanti abuk masuk dalam. Lepas tu kita try masukkan blok. Kita tengok top dead center dia parah mana. Tak ada gasket. 4 stroke ni leceh sikit. Dia tak macam 2 stroke. Kalau 2 stroke kita nak pasang, kita pasang je. Kalau 4 stroke ni nak kena check semua lah. Tadi aku nak masukkan blok ni susah. Buat tahu aku benda tu. Dia memang boleh masuk tapi dia tak normal lah. Dia tak free orang cakap. Jadinya nanti bila panas, bila korang tak voting bahagian yang aku sandpaper tu, nanti dah panas dia bising tau. Okay. Jadinya kita tengok piston dia naik sampai mana. Jadinya tak payah potong piston dia. Terus ni nak pasang ring dia, kau kena pasang ring silinder dulu. Okay. Kau pasang ring silinder ni, namanya ring silinder ni. Kau letak bahagian atas, maksudnya nak panah ke bawah. Kau pasang bahagian atas, belahan tu dekat tengah gini Okay, lepas tu kau pasang yang nipis, ring yang nipis tu kau pasang. Okay, lepas tu kau tengok join dia kat mana, ring yang nipis tu kan. Kau letak belah atas. Dia tak boleh, benda ni dia tak boleh bertemu tau, ring ni. Kalau 4 stroke lah. Okay. Kita tengok join ring silinder tu dekat mana. Contohnya dia join dia dekat sini kan. Korang alih sikit benda ni. Alih ke belakang sikit. Macam itu kan. Lepas tu korang pasang yang lagi satu. Yang lagi satu tu letak macam yang ini. Dia join dekat tepi situ kan, kat tepi sini kan. Lepas tu yang lagi satu kau letak join dekat tepi sini. Dia senang cerita dia tak boleh bertemu. Ring tu tak boleh bertemu. Bila dia bertemu, kalau 4 stroke, dia boleh membuatkan benda tu berasap. Silinder lepas daripada blok tu baru korang masukkan ring warna hitam ni. Jadi macam itu lah. Okay. Satu lagi satu yang last. Senang cerita dia punya longkang ni, semua longkang-longkang dia ni kita tak boleh jumpa lah. Okay, jadinya macam itu pasang ring 4 stroke Okay, lepas tu kita pasang dia punya pin piston. Kalau 4 stroke ni aku pakai je clip G ni. Clip G ni okey je kat 4 stroke. Tak ada air, tak ada api. Tak ada. Apa tu kau nak masukkan blok tu kau buat macam ni. Dia bagi dia gilik-gilik sikit Tak tahu. Lepas tu kita buka ni. Dia dalam ni aku rasa 17 ke 14. 14. Jadinya kita pakai spanner coupling je. Kita tengok dia punya top dead center. Okay, jadi kita pasang CDI lain. Kita try tengok. Sebab motor ni dia pakai CDI racing. Oh, Kristu
Ini Chris 1 ke? Aduh ay. Chris 2. Aduh ay. Mana aku letak Chris 2 punya CDI hari tu ada. Jadi kita try tukar CDI original kat rumah aku ada motor Chris biji lagi. Lepas tu kita check tengok ada api tak. Cuba try yuk. Okey. Sekali ketik je dia dah meletup-letup. Jadinya kita pasang. Sorry aku pegang handset aku ni. Ni. Tapi nanti tak dengar suara. Suara aku dah manja. Okey. Jadinya kita check coil plug ni. Tengok ada api tak. Okey. Jadinya dah ada api Start lagi je. Okey, lagi. Okey, kita tukar dia punya roller block ni. Roller block dia dah makan, tapi timing chain dia aku tak tukar sebab timing chain dia okey. Jadi tak payah membazir tukar. Dia ada wasir kat sini tapi wasir dah tak ada. Jadinya aku akan cari nanti. Tapi sekarang ni aku pasang dulu sebab nanti nak pasang dia susah. 4 stroke ni aku letak gam kat semua sebab aku tak nak dia leaking. Kalau 2 stroke aku bersihkan je. Kalau 4 stroke sebelum dia leaking baik kau letak ni. Gasket dia aku pasang dekat head. Center boost pun aku pasang dekat head. Lepas tu kita pasang head ni. Dia kalau sangkut gini kenapa tahu? Kita punya pin tepet tu dia tak turun. Jadinya kau ketuk-ketuk sikit je. Dia dalam tu kan ada pin tepet tu dia terkeluar. Jadinya kau congkak gitu, pasang balik. Baru dia boleh masuk. Okey. Lepas tu kita letak skru ni supaya dia punya gantai tu tak termasuk ke dalam. Tapi cuma benda ni je lah aku tak letak gam. Lepas tu benda ni pun dia ada terbalik je letak dia. Kalau kau tengok dekat benda ni dia ada anak panah ni ke bawah. Jadinya yang ada sambungan ni dia belah atas. Dia macam gitu. Okey. Maksudnya macam ni yang ada sambungan ni dia duduk atas sebelah kanan. Okey, lepas tu kau pasang. Okey, wasir ni dia ada 4. Tapi hari tu kan satu skru dia hilang kan. Jadinya wasir yang ada tembaga, yang macam tembaga ni, dia dekat sini. Sebab dekat situ pump silinder. Okay, disebabkan tak ada skru satu, aku pun terlupa nak beli skru. Pasang 3 dulu. Ikat dulu. Okay, sebelum kita ikat skru tu, kau ikat dulu yang dekat blok ni. Ikat sikit je. Okay. Yang dekat blok ni kan, kau ikat sikit je. Sekejap bagi dia duduk dekat terik dia kan. Kat sini skru ni pun kita pasang. Sebab skru ni dia center dia. Jadinya kau orang pasang skru ni dulu. Pasang macam tu je. Okey. Lepas tu kita ikat. Biasa lah ikat. Kita ikat silang. Jadinya dekat rumah aku ada skru. Boleh lah pakai second hand. Jadi kita pakai yang second hand ni. Sebab dah letak gam. Jadinya kalau kita tak ikat, payah juga.
Sampah-sampah tu buang je. Ni mana? Ha. Okey. Bila kau dah ikat skru, kau ikat skru ni. Skru yang dua ni kan. Baru kita ikat. Okay. Alright. Okay. Jadinya itu je lah hari ni Aku tak sempat lah nak tunjuk marking sebab sekarang dah maghrib. Tadi motor ni tak boleh nak pasang terus sebab dia punya blok nak kena ada modified. Jadinya tu yang kerja tergendala tu. Dah lah tak kena modified. Lepas tu motor keris. Motor keris tu pula tak ada api. Nak kena cari api dia. Mula-mula bawah tak ada api. Dah tukar bawah. Bawah dah ada api. Atas pula tak ada api. Jadinya tadi aku dah beli dia punya CDI dah pasang. Ada Toyol dah pasang CDI. Okay, Toyol dah pasang CDI. Jadinya besok kita sambung cerita kita pasal motor ni dengan motor Chris. Aku tak pandai minum air punya ni, tapi kita try lah. Air macam ni aku jakun sikit nak minum. Ya, maklumlah. Biasa minum air Nestle, air semamak je. Straw dia asal pendek. Oh, dia tarik lah. Mantap. Jadi kita pasang balik. Okay, pasang balik. Dekat sini dia ada lubang. Kita minum. Oh, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia seal benda ni. Seal. Oh, bagus tak tumpah Tak tumpah. Oh. Apa sedap shoot air ni. Ambil sini sana Sedap. kau.